Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhari Azwan bin Hassan, umur metrik 257487. Saya akan membentangkan tentang kajian kes undang-undang komunikasi penyebaran berita palsu COVID-19. Definisi penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu ialah maklumat yang menedahkan bersifat penipuan terhadap fakta dan kesahihannya. Penyebaran berita palsu membawa definisi mempunyai agenda tertentu yang ditulis bertujuan untuk membangkitkan dan memburukkan sesuatu perkara. Golongan yang rendah tahap literasi media mudah percaya dengan penyebaran berita palsu dan menyebarkannya ke serata. Di peringkat Malaysia, terdapat undang-undang yang terlibat iaitu Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 58B, Akta Hasutan 1948, Akta Fitnah 1957, Akta Hak Cipta 1987, Akta Jenayah Komputer 1997. Kajian terhadap berita palsu. Reaksi netizen muda terhadap kebanjiran maklumat di alam maya oleh Muhammad Faizal Asy'ari, Nur Faizah Ismail dan Rosmawati Muhammad Rasid mendapati bahawa pada tahun 2018 terdapat 941 maklumat yang dibahagikan kepada 3 kategori iaitu sebagai berita palsu, waspada dan penjelasan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Asmawi bin Muhammad Salim, nombor metrik 257434, akan membentangkan tentang isu-isu penyebaran berita palsu. Apa yang kita sedia maklum, penularan wabak coronavirus atau dikenali sebagai COVID-19 dipandang serius oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh dikatakan seluruh dunia sekarang terkesan dengan penularan COVID-19 ini. Ditambah pula dengan penyebaran berita-berita palsu yang boleh memburukkan keadaan lagi, menyebabkan seluruh negara termasuklah Malaysia sendiri terpaksa memantau isu berkaitan dengan berita palsu. Secara keseluruhannya, terdapat 2 isu yang akan disentuh. Di antaranya ialah yang pertama tentang isu strategi perang persepsi. Yang kedua, isu berkaitan dengan sensitiviti kaum, agama dan institusi diraja. Okey, isu yang pertama yang berkaitan dengan isu strategi perang persepsi, ia melibatkan personaliti individu, tuduhan kepada individu yang membawa kepada hasutan kebencian. Kritikan pandangan jika disalahertikan akan mendatangkan kebencian terhadap seseorang. Selain itu, peran saraf media oleh parti politik memberi ruang dan peluang bagi segelintir pihak parti politik mencari kelemahan untuk disasarkan. Sesetengah pihak parti politik menggunakan media sebagai menjalankan kempen komunikasi strategi, termasuklah penyebaran maklumat salah berkenaan dengan lawan. Hal ini tidak berhemah dan mencemarkan sistem. Okey, isu yang kedua berkaitan dengan isu melibatkan kaum, agama dan institusi diraja. Contohnya, melibatkan kaum. Penyebaran COVID-19 ini dikesan pada awalnya di negara China. Okey, kaum Cina di Malaysia pula disangkut pautkan sebagai penyebab penyebaran COVID-19 ini. Yang kedua, berkaitan dengan contoh melibatkan agama. Penyebaran satu gambar di media sosial di mana orang Melayu yang beragama Islam pergi ke tempat ibadat seperti masjid atau surau dan pula membawa virus tersebut. Okey, kenyataan media yang dikeluarkan oleh MCMC memberi peringatan kepada orang awam agar tidak
menyebarkan sebarang maklumat yang tidak sahih yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan institusi diraja. Okey, perkongsian kandungan yang bersifat palsu, jelik dan mengacam adalah salah satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta 5 Komunikasi Multimedia AKM 1998. Sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Okey, itu saja pembentangan saya. Saya serahkan kepada kawan lain untuk menguraikan isu-isu seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada puan dan seluruhnya serta kepada rakan-rakan. Nama saya Rozaini bin Muhammad Sayuti. Nombor matrik 257688. Berasal daripada Perak, berkhidmat di Fikra Berhad dan tentang assignment ini adalah saya ditugaskan untuk membentangkan iaitu penglibatan undang-undang dalam komunikasi. Penglibatan undang-undang dalam komunikasi mempunyai 5 akta, iaitu akta yang pertama adalah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1988, iaitu ASKMM. Ia ditubuhkan pada 1998 yang melaksanakan dan mempromosikan matlamat dasar kebangsaan Malaysia, iaitu mengawal selia menggalakkan pembangunan industri komunikasi multimedia merangkumi bidang telekomunikasi, penyiaran dan juga aktiviti dalam talian. Seterusnya adalah akta yang kedua adalah Akta Hasutan 1948. Ia merangkumi tafsiran iaitu mengawal selia iaitu akta hasutan apabila dipakai bagi menggunakan perbuatan, ucapan, perkataan, penerbitan atau benda-benda yang lain yang mempunyai kecenderungan untuk menghasut. Penerbitan adalah termasuk sebuah perkara yang bertulis atau bercetak. Yang ketiga adalah Akta Fitnah 1957, iaitu melibatkan penyiaran melalui komunikasi radio dan melibatkan perkataan yang disiarkan melalui komunikasi radio, perkara yang melibatkan surat khabar bermaksud kertas yang mengandungi berita awam, melibatkan setiap perkataan merangkumi isyarat lain-lain kaedah menandakan makna, iaitu membawa kepada kecenderungan untuk memfitnah lah. Dan seterusnya adalah Akta Hak Cipta 1987, iaitu ia adalah iaitu mengenai karya atau persembahan yang dicipta oleh hak awam dan ia dikawal selia oleh pihak undang-undang lah. Dan yang seterusnya yang terakhir adalah Akta Jenayah Komputer 1997, iaitu ia adalah kecenderungan kepada bahan-bahan elektronik lah. Jadi Akta Jenayah Komputer ni iaitu bermaksud akta cyber, iaitu filem, grafik, akustik dan bentuk-bentuk lain yang terdapat dalam bidang elektronik. Itu adalah sedikit berkenaan tentang pelibatan undang-undang dalam komunikasi dan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Fazlin Uzair bin Zubair. Nombor matrik saya 257326. Saya berpusat di Universiti Malaysia Sintok Kedah. Adalah saya adalah ahli dalam kajian kes undang-undang komunikasi penyebaran berita palsu COVID-19. Okey, di sini saya akan membentangkan tentang cadangan mengatasi isu-isu penularan berita palsu COVID-19. Ada 6 perkara. Yang pertama, peranan undang-undang. Yang peranan undang-undang iaitu yang kedua adalah peranan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKKM. Yang ketiga, tambah baik cara penyampaian, peranan pihak kerajaan dan peranan pengamal media serta peranan ahli akademik dan perhatian rakyat. Okey, secara kesimpulannya, secara rumusannya, cadangan mengatasi isu penularan ini, dia peranannya sebenarnya dia adalah satu sama lain. Dia pihak kerajaan dan rakyat, pihak media perlulah bekerjasama dalam apa-apa isu-isu yang berbangkit. Hendaklah dilaporkan secara telus, sahih dan berfakta supaya masyarakat lebih
tidak was-was dan tidak menjadi tanya-tanya pada setiap individu maupun di golongan muda atau golongan dewasa atau yang berumur, supaya sama-sama dapat mencegah dan mengatasi isu penularan ini, berita palsu ini, dan tidak menjadi satu bahan tidak baik untuk satu orang kata keadaan yang tidak okey untuk masyarakat lah. Okey, terima kasih. Salam sejahtera puan. Nama saya Cliff Mekmingak Nasing. Nombor matrik 252184. Okey, di sini saya akan membincangkan mengenai kesimpulan penyebaran berita palsu ni ya. Okey, kita boleh lihat sekarang penyebaran berita palsu begitu luas yang berlaku lebih-lebih lagi berkaitan dengan isu COVID-19 ni. Okey, kebanyakan manusia sekarang dia menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan berita-berita palsu ni. Sebab media sosial ni dia begitu pantas dan sangat mudah untuk disebarkan kepada masyarakat yang di luar sana lah. Dia hanya di hujung jari saja, dia tekan je berita palsu tu akan sampai. Tak sampai dalam berapa minit berita tu akan sampai. Tidak dinafikan juga kecanggihan teknologi sekarang seperti gadget-gadget yang sedia ada juga merupakan platform yang terbaik untuk mereka menyebarkan berita-berita palsu ni lah. Okay, kita boleh tengok contoh yang baru-baru ni, penyebaran mengenai pusat judi oleh Asri Janggut, mendedahkan maklumat berkaitan dengan judi PBT dia tak ambil tindakan ke atas peniaga-peniaga di luar sana. Okay, kita boleh tengok yang tu sangat luas penyebaran dia. Satu Malaysia tahu mengenai isu tu. Oleh itu penyebaran berita palsu ni harus dihentikan dengan segera supaya tidak menjejaskan masyarakat yang lain lah. Terutamanya berita-berita palsu ni dia boleh memberi kesan yang negatif kepada masyarakat dan negara kita. Walau bagaimanapun, wujud ata-ata yang berkaitan dengan berita palsu ni, penyebaran berita palsu ni masih tidak cukup untuk kita mengawal isu ni lah, jika tiada kesedaran yang tinggi manusia tu sendiri. Oleh tu kena ada kesedaran yang tinggi manusia tu lah untuk mengelak daripada menyebarkan berita-berita palsu ni. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Terima kasih puan.